Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Okey, so untuk malam ni sebenarnya saya nak okey, saya nak buat satu live, tak panjang sangatlah kot kan. Tapi saya nak explain berkenaan, anak yang, kalau bercakap tu kita dengar macam bahasa sendiri, bahasa alien lah orang kata kan. Salam Puan, Azila, Puan Zara, Puan Sofia, Puan Azwa, Puan Mimi, Ara Kitchen, Puan Nur Ain, Waalaikumsalam semua. Okey, so kita nak bercakap malam ni saya nak bercakap berkenaan, apa tu, anak yang, bercakap menggunakan, bahasa sendiri. Okey, Waalaikumsalam Puan Zira, Puan Wani, Puan Faizani, Puan Nuridayu. Alright. So, bahasa sendiri. Siapa kat dalam ni anak dia ada menggunakan bahasa sendiri ni ataupun ada yang kata bahasa alien lah, bahasa apa lagi? Bahasa minion lah kan. Tak tahulah bahasa apa lagi orang pakai. Alien, minion, apa lagi? Ataupun istilah dia sebenarnya yang digunakan oleh terapis adalah jaga. Jaga ni maksudnya anak tu macam bunyi bercakap, kan, macam bunyi dia tu macam bercakap lah, macam bersembang tapi macam sendiri tak faham. Kita tak faham apa maksud dia, ada maksud ke tak ada maksud ni, macam tu. Kan? So kita nak tengok, bahasa Jerman, yes ada yang bahasa Jerman pun ada, macam-macam bahasa kan. So sebenarnya dia adalah bahasa satu bunyi macam bercakap kan, bunyi macam bercakap tapi kita tak faham, kita tak tahu maksud dia apa. So itulah yang dimaksudkan, yang saya kata bahasa alien tadi tu kan, ataupun istilahnya adalah, jargon. Thank you. Bahasa Korea bahasa Korea saya rasa ramai boleh faham ni. Kan, dengan suara saya yang masih lagi sengau. Okey, ada keluar bahasa Jerman juga. Alright, 5 tahun mix bahasa betul dengan bahasa alright. So kita nak tengok malam ni saya nak bagi sedikit, apa tu maksudnya kita nak tengok, umur berapa sepatutnya anak masih lagi, normal kalau ada bahasa alien ni, kan. Dia ada stage yang normal tau. Sebenarnya bahasa alien ni adalah, salah satu fasa perkembangan kanak-kanak. Dia ada umur yang, sebenarnya normal kalau anak ada bahasa alien. Ada umur dia. Okey, tapi ada umur tertentu sampai satu tahap tertentu anak dah kena sepatutnya dah tak ada. Jadi kalau masih, selepas satu umur sekiranya, masih ada lagi bahasa, alien ni kan, so maksudnya mungkin dekat situ sebenarnya ada, kelewatan ataupun ada masalah dari segi perkembangan vocab. Alright. Okey, so kita nak faham dulu. Kita nak kena faham dulu sebenarnya apakah sebab berlakunya, bahasa alien ni. Macam saya kata tau, bahasa alien ni sebenarnya dia termasuk dalam perkembangan normal kanak-kanak. Ada yang anak tak buat tau. Okey, ada yang anak dia memang tak ada bahasa alien ni, dia tak buat. Masa dia membesar dia tak buat. Ada anak yang buat. So sebenarnya ada pun okey, tak ada pun okey. Tapi apa yang kita nak tengok untuk menentukan anak tu on track ke tidak, jap lagi saya share. Alright.
Panjang betul, Puan Eliana. Okey, terima kasih banyak kerana bantu mengajar cara sebelum ni anak speech delay. Lepas ikut cara, akak okey, akak saya, apa tu, anak, okey. Petah berkata-kata, oh alhamdulillah. Tahniah Puan Eliana. Hmm. Bahagia sikit pun cakap tak payah datang dah petah. Alhamdulillah, teruskan usaha. Dah petah pun kita masih lagi teruskan, bercakap dengan dia sebab berkomunikasi, bercakap itu adalah, bukan hanya kita nak anak tu boleh bercakap je kan, tapi kita nak supaya dia boleh berkomunikasi, dia boleh menyampaikan mesej, dia boleh rasa bahagia, dia boleh rasa gembira dengan apa, cara dia menyampaikan mesej tu. Dia boleh rasa connected dengan manusia lain, dengan orang lain, manusia lain pula kan. Dia boleh rasa connected, berhubung dengan orang lain. Kalau boleh cakap tapi tak rasa connected pun tak best juga kan. Kita nak boleh bercakap, boleh berkomunikasi dan kita rasa connected dengan orang lain. Kita faham apa orang lain maksudkan dan orang lain boleh faham kita. Dia macam tu. Okay. Terus mana dia bahasa alien 2 tahun lebih. Alright. So kita nak tengok dulu perkembangan saya kata sebagai kita sebut sebagai perkembangan normal perkembangan normal bahasa alien ni. Okay, dia ada perkembangan normal tau bahasa alien ni. Right. So bila anak nak, okay, saya nak tadi saya nak explain kenapa kan. Okay, sebenarnya dia macam ni. So bila anak tu, bila dia membesar dia tengok kan. Dia kan observe. Kanak-kanak ni sangat observant. Dia observe apa yang orang dewasa buat. Jadi dia tengok kita, kita bersembang, kan dia tengok kita bersembang, dia tengok, ayah bersembang, orang-orang sekeliling dia nampak bersembang. So bila dia nampak kita bersembang ni, dia kan dengar tu, kita cakap tu kan, dia dengar perkataan-perkataan kita sebut tapi sebenarnya dia tak faham pun apa yang kita cakap tu. Seolah-olah kita macam contohlah just imagine kita berada, kita tengah observe, 2 orang bahasa Jerman, 2 orang Jerman tengah sembang, macam tu. Okay, 2 orang Jerman tengah bersembang sesama sendiri. Kita tengok, tapi kita tahu, okey, oh dia kena cakap, oh dia keluarkan suara, so nanti orang tu respon. So anak akan nampak macam tu. Oh kena keluarkan suara, kena cakap sesuatu untuk supaya orang respon balik. Dan supaya ada connection tu. Manusia kan dia suka, dia nak connection tu kan. So bila dia nampak macam tu, dia pun cuba nak tiru. Dia tahu. Anak ni tadi dia tahu, oh kena keluarkan suara. Kena macam cakap tu. Kena macam bagi tahu tu. Kena macam tu. Untuk dapatkan perhatian, untuk supaya orang respon pada dia. So dia kena buat benda tu. Sebab itu yang dia nampak di persekitaran dia. Tapi anak ni tadi, dia tak ada perkataan lagi. Maksudnya dia macam kita dengar orang Jerman tu bersembang tapi kita pun tak faham sepatah habuk. Kita pun tak ada vocab Jerman. So kita pun ala-ala nak juga bersembang dengan orang Jerman ni tadi. Nak juga sembang, nak juga rasa connected, nak juga macam bagi tahu. So kita pun nak cakap tu, kita belasah je lah bunyi asal lebih kurang sama. Tak ada mana pun tak kisah. Tapi asalkan lebih kurang sama macam orang bersembang tu, itu yang anak tu buat. Sebab dia tengok kita bercakap, kan. So dia pun cuba nak tiru apa yang orang dewasa ni buat. Dia pun buatlah macam tu. So bunyilah godong-godang bercakap kan. Macam bercakap tapi bahasa sendiri sebab dia cuba nak tiru apa yang orang dewasa buat. Nak cakap panjang-panjang macam kita juga. Tapi vocab dia tak cukup lagi sebab dia masih lagi tengah belajar vocab. That's why sebenarnya kalau anak biasanya kalau perkembangan biasa kanak-kanak, perkembangan tipikal, okey, kanak-kanak dia buat jargon ni biasanya muncul dekat-dekat umur setahun. Selalunya dia start masa tu. Sebelum tu dia babbling kan. Sebelum tu mungkin umur 8 bulan, 9 bulan dia banyak babbling. Ba, agak-agak, ada, agak-agak, itu babbling. Bunyi yang berulang-ulang mama, itu babbling. Kan itu babbling. Tapi lepas babbling, dia akan start jargon. Dia akan start bahasa sendiri. Okay, sebab dia tengah praktis tu. Sebenarnya jargon ni quite sebenarnya satu benda yang perkembangan sebenarnya kalau kita kata anak tu kalau ada delay sekalipun, okay, daripada dia tak berbunyi, daripada dia tak bercakap, tiba-tiba dia berbahasa alien adalah satu perkembangan yang baik. Sebab dia tengah praktis menggunakan dia punya organ-organ pertuturan ni. Dia tengah tengok, okay, kalau dia buat pergerakan ni bunyi macam mana. Kalau dia buat pergerakan ni bunyi macam mana keluar. So it's okay untuk dia explore.
Tapi tak boleh lama sangat. Okey, tak boleh terlalu lama sebab dia perlu, menggunakan bahasa yang difahamilah. Kan? Betul Puan Zira, keluar bahasa Jerman tak naik kereta, jalan-jalan sebab dia tengok orang lain sembang dia pun nak juga, dia pun nak juga sembang macam orang lain buat tapi vocab dia tak cukup. So vocab dia tak cukup, so dia pun nak juga, dia pun nak rasa keseronokan bersembang tu kan, rasa keseronokan connecting dengan orang lain, so dia pun nak buat juga. So it's okay sebenarnya, bukan it's okay tu maksud saya kita tak perlu buat apa-apa, tapi itu adalah part of development yang kalau dari sudut terapi kita panggil sebagai memang progress. Memang anak tu tengah belajar, dia satu progress yang baik, daripada anak tu kalau daripada tak ada perkataan, tak bercakap langsung, tiba-tiba keluar bahasa alien, sebenarnya progress yang baik, dia tengah ada progress. So kalau anak anda lah kata sebelum ni sunyi, sepi, tak bercakap kan, tak ada bunyi, tiba-tiba sekarang banyak bunyi bahasa sendiri, sebenarnya dia tengah progress tu. Dia bukan satu benda yang tak bagus, dia satu benda yang bagus. It's just another step untuk dia bercakap. So sekarang apa yang kita kena buat untuk anak yang berbahasa sendiri ni adalah, kita kena bagi perkataan untuk dia cakapkan sebab dia dah personally, okay, dia sendiri dia dah ready nak bercakap. Dia dah ready, dia dah ada keinginan nak bersembang. Dia ingin, dia nak juga sembang tapi tak ada perkataan. Macam tu. Nak sembang, nak juga macam orang lain sembang tapi tak ada perkataan yang bermakna tadi ni tak cukup. So tugas kita untuk anak yang sebegini adalah kita nak kena bagi perkataan bermakna. Sekejap lagi saya ajar satu teknik yang untuk anak-anak sebegini. Alright. Tapi sebelum tu, sebelum tu kita nak tengok kalau perkembangan tipikal, sampai umur berapa sepatutnya bahasa alien ni, masih ada. Alright, so kalau dari sudut perkembangan tipikal lah, perkembangan yang sepatutnya dilalui oleh kanak-kanak, bahasa alien ni sebenarnya umur setahun, setahun lebih dia memang ada. 2 tahun memang masih lagi ada. Even sampai dekat 3 tahun pun ada sesetengah masih lagi ada. Bahasa sendiri ni. Cuma untuk kita tengok sama ada anak tadi ni bahasa perkembangan dia bahasa dia okey ke tidak, delay ke tak delay adalah, kalau bawah 3 tahun ini especially untuk yang bawah 3 tahun, kita nak tengok sama ada perkembangan bahasa dia okey ke tidak, adalah kita tengok, perkataan ataupun ayat yang bermakna yang dia sebut. So kalau bawah 3 tahun masih ada bahasa alien masih lagi normal. Tapi untuk menentukan anak tadi ni perkembangan bahasa dia okey ataupun tidak, kita tengok bahasa dia yang bermakna. Contoh, kalau bawah 2 tahun, dia macam ni. Let's say lah anak anda sekarang usia setahun setengah. Setahun setengah. Okey, dia ada bahasa alien, ada juga yang bermakna. Macam tu, dia campur. So ada dah perkataan-perkataan yang kita faham. Contoh dia adalah sebut mama, dia sebut ball yang kita faham, ada sebut meow, ada sebut cat. Setahun setengah adalah beberapa perkataan. Dalam 10 macam tu ke 20 ke kan. Tapi ada juga bahasa jargon. So kalau macam tu okey je. Normal je sebab kita tengok yang bermakna tadi tu. Contoh lain, katalah umur anak dah 2 tahun. Umur anak 2 tahun, dia ada bahasa alien. Masih lagi normal untuk bahasa alien tapi kita kena tengok satu benda. Kalau dia dah 2 tahun dah boleh buat ayat 2 patah ke belum? Macam tu. Contoh kalau dia dah boleh buat ayat 2 patah perkataan, tapi lepas tu dia campur dengan bahasa alien dia, itu tak apa. Contoh, mama tu, mama cat, kan mama cat tu gabungan ayat mama cat 2 patah Mama cat, cat tu mana ni, dia sambung bahasa sendiri tu, kan campur bahasa sendiri dengan bahasa yang bermakna dia bercampur. So kalau dia dah boleh sambung ayat 2 patah tu, kan itu dah okey untuk 2 tahun. Yang ada bahasa alien tadi tu okey normal untuk 2 tahun. Sebab dia macam nak sembang panjang macam kita buat, tapi dia tak cukup lagi vocab dia. Tapi untuk umur dia, kalau dah boleh buat ayat, okey dia dah berada dalam range yang normal lah. Dia macam tu. Okey. So kalau 2 tahun setengah, 2 tahun setengah ke atas, yang ini biasanya kita boleh observe anak tadi dah buat ayat 3 patah dan ke atas. Kan 3 patah dan ke atas. So kalau let's say anak tadi usia 3 tahun, dia ada banyak bahasa alien, dia masih ada bahasa alien,
Tapi dia boleh buat ayat lah, tapi ada sikit-sikit lagi alien dia tu, masih okey. Yang penting dia dah boleh buat ayat 3 patah dan ke atas, yang kita faham. Mama nak nasi ataupun kadang-kadang kalau dia nak cerita, "Oh, kar tu jatuh, kar tu lompat jatuh." Dia bercampur-campur. Adalah ayat dia yang panjang tadi tu, tapi dia bercampur dengan perkataan-perkataan yang dia cipta sendiri sebab dia nak buat bercerita banyak sangat. Macam tu kan. So maksudnya sekarang ni, tapi kalau anak anda dah berusia 4 tahun, 3 tahun ke atas, 4 tahun, 5 tahun, masih lagi ada jargon, yang ni memang dia dah termasuk kategori delay lah sebab perkembangan vocab tadi tidak mencukupi. Tak cukup untuk usia dia patut 5 tahun 4 tahun ke atas, dah tak ada dah bahasa jargon ni, dah tak ada sebab sepatutnya perkataan yang bermakna yang dia ada dah mencukupi untuk membolehkan dia berkomunikasi ataupun dia communicate menggunakan perkataan yang difahami tadi ni. Dia dah vocab dia dah cukup dah sepatutnya. Tapi kalau tak masih lagi berbahasa alien maksudnya vocab dia masih lagi tak cukup untuk usia dia. So delay lah kalau tak cukup tu. Dia macam tu. Alright. Okay. Alright. So, okay, so macam mana kita nak buat? So apa yang kita nak buat kalau anak masih lagi berbahasa alien ni kan? Anak masih lagi berbahasa sendiri ni apa yang kita nak bantu? Okay, dia macam ni. Macam saya kata tadi so anak yang berbahasa alien ni sebenarnya bagusnya sebab dia dah ada keinginan nak bercakap. Dia dah ada keinginan nak bercakap. Okay? Ramai juga ni yang berbahasa alien ni kan? 4 tahun masih berbahasa alien. Okay, 2 tahun suka bercakap. Kadang-kadang faham, kadang-kadang tak faham. It's okay. 2 tahun kalau 50% apa yang dia cakap kita boleh faham, okay. Dia tak semua lagi tau. Kita tak akan boleh faham semua apa yang anak 2 tahun cakap. Tapi kalau kita boleh faham dalam 50% apa yang dia cakap pun dah okey. Itu dari segi percentage lah. Itu dari segi percentage. Right? Okay. Boleh sebut ABC, boleh nyanyi. Okay. Macam mana nak sebut. Okay. Jargon dan pelat. ASD pilih hafal apa dengan K. Anak ASD biasanya memang dia mudah menghafal. Dia mudah menghafal. Sebab cara pembelajaran dia macam tu. Walaupun dah bercakap masih terselit bahasa alien. Yang tu yang saya cakap tadi tu. Kan anak kita ni walaupun ada setengah tu kalau berusia 3 tahun ke bawah, walaupun dia dah bercakap, kalau terselit juga bahasa alien sikit tu sebenarnya okey. Tapi yang penting kita kena tengok yang bermakna tadi. Jadi kalau 3 tahun ke bawah ada bahasa alien, okey fine. Tapi macam mana kita nak tengok sama ada dia on track ataupun tidak, kena tengok yang bermakna tadi, cukup ke tak cukup. Ayat dia tadi tu cukup ke tak cukup. So senang dia macam ni lah. Okay, setahun setengah kalau ada single-single word, okey. 2 tahun dah boleh sambung ayat 2 patah. 3 tahun minimum ayat 3 patah. Itu je. Itu yang paling senang lah untuk anda tengok. Alright, dia ada lah detail dia. Tapi tak payahlah detail-detail tu nak detail pergi jumpa terapis. Okay. Ataupun nak detail pergi join saya punya seminar hari Sabtu ni. Sabtu ni ada seminar tau. Okay, sebelum saya pergi kepada macam mana nak buat. Satu teknik, saya nak ajar satu teknik yang anda boleh gunakan pada anak-anak yang berbahasa alien ni untuk kita tambah vocab dia. Okay, untuk kita tambah vocab dia. Satu teknik yang sangat-sangat bagi saya, ini adalah teknik yang paling sesuai digunakan. Dia ada banyak teknik. Tapi ini adalah teknik yang anda kalau buat betul-betul yang ini. InsyaAllah anda akan nampak kesan dia cepat kalau anak tu berbahasa alien. Tapi kalau tak berbahasa alien mungkin ada kena pakai teknik lain juga. Tapi kalau anak-anak memang banyak bahasa alien, kan? Memang banyak bahasa alien, guna teknik saya nak ajar ni. Satu teknik ni. Buat betul-betul. Boleh join lagi seminar? Boleh. Untuk seminar hari Sabtu ni masih lagi boleh register. Pendaftaran tutup pada hari Khamis. Khamis ni tutup pendaftaran. Okay, so masih lagi boleh daftar untuk hari Sabtu ni. Okay, seminar anak-anak cakap. Yang tu lebih detail lah. Dia sehari saya mengajar tentang nak identify problem anak kan. Kita nak identify
apakah masalah anak kita ni dekat mana, kenapa tak cakap lagi, kenapa tak boleh tiru, kenapa sikit sangat vocab dia, kenapa, anak tadi ni tak fokus, kenapa eye contact tak ada, kenapa tak boleh duduk diam, kenapa. So hari seminar anak-anak cakap ni sebenarnya saya lebih menjawab persoalan kenapa yang selalu anda tanya tu. Kenapa anak saya ni berat mulut sangat? Apa pasal ni tak cakap lagi dah 2 tahun, 3 tahun. So itu lebih detail. Kita kupas satu-satu kemahiran pada anak tu. Seharian tu kita kopik satu-satu mana satu anak kita punya masalah. So kita tahu mana satu kita nak tackle. Kemahiran mana kita nak tackle. So yang tu dalam NAC hari Sabtu ni. Okay, pada yang berminat nak tahu lebih lanjut, okay, berkenaan seminar ni anda boleh klik pada link yang tim saya ada letak dekat bawah tu, ada pin, mungkin pin ke kan, tim saya ada letak link, boleh masuk dan boleh tengok, boleh baca dulu apa yang saya nak sampaikan hari Sabtu ni. So kalau berminat nak daftar, boleh daftar, kan. Nak window-window shopping pun boleh kat situ. Okey, Sabtu pagi sampai petang, pukul 9 sampai pukul 5. Tapi ada rest lah dekat tengah hari tu ada rest. Tapi pagi 9 sampai 5 lah. Okey, 9 sampai 5. Alright, so kita nak pergi kepada apa yang apakah teknik yang sangat-sangat sesuai digunakan untuk anak yang berbahasa alien ni? Okey. Nak tahu ke tak? Nak tahu ke nak tahu? Cik, ramai-ramai masuk malam ni tak nak tahu saja sangatlah kan? Saya sebenarnya tadi tengah hari saya nak testing. Saya nak testing schedulekan live je sebenarnya. Sekali dia keluar announcement. Saya pun tak tahu dia nak keluar announcement macam dekat page tu sebenarnya. Saya testing je. Sekali saya tengok ada announcement. Dia buat announcement pula. Kenalah live kan. Dah janji. Alright. Okey. Satu teknik ni nama dia, dia simple je teknik ni sebenarnya kalau anda tengok dia macam simple tetapi dia sangat berkesan. Sebab saya dah pernah lah ada satu kes dululah. Okey, satu kes dulu anak dia sangat banyak berbahasa alien. Dia sangat banyak bahasa alien. Umur dia setahun. Masa parents dia jumpa saya tu adalah umur dia setahun 9. Setahun 9 bulan. Setahun 10 macam tu dekat-dekat 2 tahun lah. Tapi dia semua bahasa jaga. Dia tak ada lagi words bermakna tapi semua bahasa alien lah. Dia betul. Kalau dia buat lah macam dia banyak aksi-aksi yang macam dia suka tiru apa yang kita buat. Contoh dia ambil telefon, dia letak kat telinga. Dia cakap lah macam kita cakap kat telefon tapi dia pakai bahasa dia sendiri. Kan kalau dia main pun dia tunjuk barang kat kita. Apa dia macam nak sembang tapi bahasa sendiri semua. So kalau anak yang macam ni sangat sesuai digunakan. Okay. So untuk anak yang macam ni, alright, untuk anak yang macam ni, satu teknik ni nama dia terjemah. Tapi apa benda yang anda nak terjemahkan? Okay, so apa benda yang anda nak terjemah ni? Kenapa anak cakap bahasa alien? Saya dah explain dah tadi. Kan? Bagi masuk lambat je kita tengok balik. Alright. Yes, bahasa alien sebab anak tak cukup vocab, dia nak sembang. Kita nak sembang dengan orang Jerman, tapi kita tak ada vocab Jerman tu. Lepas tu, kita belasah je lah asal bunyi macam Jerman. Bajet-bajet orang Jerman tu faham. Macam tu lah. So, anak tu, dia dengar kita cakap walaupun bahasa Melayu, dia tak faham. Vocab tu dia tak ada. Bahasa Melayu tadi tu, vocab dia tak cukup. Vocab bahasa Melayu pun tak cukup, bahasa Inggeris tak cukup, semua bahasa tak cukup. So, dia tak boleh nak sembang dengan kita macam kita sembang, macam kita buat. Tapi dia nak juga sembang. Dia nampak macam best kan sembang. Dia cuba tiru apa kita buat. So, keluarlah bahasa alien dia macam tu. Okay, tapi kalau let's say, kalau let's say, anak tu tadi, dah berusia 2 tahun lebih, kalau semua bahasa alien tak ada ayat, tu delay lah tu. Okay, so nak tentukan delay tak delay, kena tengok yang bermakna. Bukan yang alien tadi ni. Kena tengok yang bermakna ada ke tak ada. Alright. Okay, so teknik terjemah ni macam mana? Teknik terjemah ni macam mana? So, bila kita nak bagi bahasa pada anak, kita nak tambah bahasa pada anak, kita nak bagi tahu dia ini yang awak kena cakap ni. Pada situasi ni, ini perkataan dia. Untuk situasi je, ini perkataan dia. Ini dia. Kan? Kita nak bagi apakah perkataan yang dia patut guna untuk situasi-situasi tertentu ni. Kan?
ADHD macam mana? ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. So dia ada masalah attention dan dia hyperaktif. Itulah ciri dia. Dia tak boleh nak fokus dan hyperaktif. Dua tu ciri dia. Okey. Ha. Ayat bermakna tu maksudnya yang ada makna lah. Mama nak makan, tu ayat makna. Kita faham maksud dia. Kita faham maksud perkataan dan ayat tu apa. Tapi kalau saya cakap, saya punya kata faham tak? Tak faham sebab saya memang pakai jargon tu. So tak ada makna. Ayat tu tak ada. Macam bercakap tapi tak ada makna. Tu tak ada makna. Tapi kalau saya cakap, mama nak, faham kan? Kita fahamkan perkataan tu. Itu maksudnya ada makna lah. Ada maksud. Ayat tu ada maksud dan kita tahu walaupun sebutan dia pelat tapi kita faham apa yang dia maksudkan. Itu maksudnya bermakna. Perkataan tu ada makna. Kita boleh faham. Kenapa kita kata bahasa alien sebab kita tak faham kan? Okay? So kita nak supaya anak ni tadi boleh tahu, boleh sebut perkataan apa yang sepatutnya disebut pada satu-satu masa, pada satu situasi. So, teknik terjemah ni dia hanya macam ni je. Contoh, anda kena terjemah apa yang anak tu alienkan, tolong bagi skrip apa yang dia patut cakapkan yang betul. Okay, so dia macam ni. So, contohlah kalau anak tu tadi, dia katalah dia pegang kereta, dia tengah main kereta. Dia tengah main kereta, dia pun datang kat kita bawa kereta, dia pun, dia macam bercerita pasal kereta tu macam seolah-olah bercerita tentang kereta tu tapi dia guna bahasa sendiri. Kita tak apa benda lah dia cakap kan, apa benda yang dia cuba nak bagi tahu pasal kereta tu. Kita boleh agak mungkin dia nak cerita pasal kereta tu. So teknik terjemah ni adalah kita tolong bagi apa yang dia patut cakapkan pada masa tu. So, macam mana nak patut bagi, teka je lah. Teka je. Teka je. Contohnya, anak tu pasal kereta, kita cakap, ada kereta. Ni kereta. Adik main kereta. Bagilah ayat dia apa-apalah perkataan ataupun ayat yang sesuai digunakan pada masa tu dan situasi itu. Tu teknik terjemah. So, teknik terjemah ni dia boleh berlaku pada maksudnya kita terjemah apa yang anak tu tengah, mungkin kalau dia tengah cakap yang bahasa alien tadi ni, kalau let's say kan dia pakai bahasa alien, dia tunjuk-tunjuk kat sana, dia pakai bahasa alien tapi dia tunjuk-tunjuk kat sana, tunjuk-tunjuk kat sana, kita pun apa benda lah. Sebab kalau anak berbahasa alien ni sebenarnya kita lebih banyak tendensi untuk tanya soalan, betul tak? Kita tanya, apa benda adik cakap apa? Kan kita ada tendensi benda tu. Kita akan buat macam tu. So kalau let's say dia tunjuk-tunjuk cakap bahasa sendiri, any situation anda buat yang menggunakan bahasa sendiri, kita akan tanya. Adik cakap apa? Mama tak faham lah. Adik cakap apa? Adik cakap apa? Kalau kita tanya adik cakap apa, mama tak faham, ayat tu tidak membantu. Sebab dia still lagi tak tahu nak cakap apa. So daripada kita tanya dia cakap apa, kita bagi je apa yang patut dia cakap pada masa tu. Kita bagi tahu dia. Ini ayat dia. Cakap macam ni, kita tolong bagi. Kena kreatif, teka. Dia bukan kreatif apa. Kita teka agak-agak lah apa benda yang dia nak cakap tu. Sesuai dengan situasi tu, kita bagi je. Contoh kan kalau dia tunjuk-tunjuk kat sana, kita pun tak tahu apa benda yang dia tunjuk. Kita boleh bagi kat sana ke? Sana. Adik kat sana. At least dia tahu perbuatan menunjuk ke arah sana tu words yang boleh keluar daripada mulut dia kat sana. Ataupun kalau kita tahulah dia menunjuk ke arah dapur ke apa, kita cakap, no, kat sana kat dapur ke? Dekat dapur, nak pergi dapur. So kita bagi words tu dekat dia. Kita tengok perbuatan tu, kalau salah teka pun tak apa, tekalah lagi. At least masa kita meneka tu banyak vocab kita boleh bagi, faham tak? Dia mungkin tak akan betul pun. Tapi kalau kita tak teka, kita tak bagi vocab. Kan? So baik kita teka. So kalau salah pun at least kita tahu benda tu salah. Bukanlah maksudnya anak tu pun tahu word salah tu. Vocab salah tu. Dia macam ni. Contohlah kalau kita teka kan, kita kata, adik nak ni ke? Nak yang ni. Dia pun mengamuk kan sebab salah. Sebab salah bukan yang tu. Dia kadang dia faham words tu tapi dia just tak jumpa. Dia tak jumpa nak cari perkataan apa yang dia nak sebut tu. So dia tak sebut lah. Kan? Tapi bila kita sebut, dia faham je. Dia macam tu. Memang situasi macam tu biasa. Kalau vocab
tak cukup mesej macam tu. Okay, katalah kita kata, pergi sana dia macam mengamuk-ngamuk, contoh dia marah kan sebab kita tersalah sebut dekat dia, dia pun bukan apa yang dia nak. So kita boleh cakap dengan dia, "Oh bukan, salah Oh salah, okey salah, bukan, bukan." So at least dia tahu words bukan tu. So nanti kalau kita salah teka lagi, dia tahu nak cakap bukan ataupun salah tadi tu. Vocab salah dan vocab bukan tu dia tahu bila dia patut pakai, faham tak? Bukan, salah itu adalah vocab yang anak kena tahu. Sebab kalaulah let's say kita tak bagi tahu bila nak pakai perkataan salah, bila nak pakai perkataan bukan, dia pun tak tahu bila nak pakai. So maksudnya it's okay kalau kita teka salah dan kalau kata benda tu salah, cakap, "Oh salah Oh bukan. Oh mama salah. Oh bukan, bukan. Oh yang ni So kalau salah lagi, "Oh salah salah. Oh salah salah. Okey 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 okey, salah salah. Bukan, okey okey, yang ni pula." So at least dia tahu. Maksudnya kalau kita teka tu bukan bukan yang dia nak, nanti dia tahu, oh words yang dia patut pakai masa tu kalau kata benda tu salah adalah bukan ataupun salah. Any words lah yang sesuai, no ke, tak kisahlah apa yang words yang anda pakai dengan anak. Yes, teknik ni nak bagi dia banyak vocab. Betul Puan Saliza. Itulah fungsi dia. Kita kena bagi tahu setiap situasi tu apa words yang dia patut cakap. Setiap situasi dia mengamuk tu pun apa perkataan dia patut cakap masa dia mengamuk tu. "Bukanlah mama." Sepatutnya dia cakap macam tu. Sepatutnya. Tapi disebabkan dia tak ada vocab, dia tak cakap. Dia tak tahu nak cakap apa. So kita kena bagi words untuk dia dapat ataupun untuk dia cakap pada masa tu. Tak kisah any feeling yang dia ada. Ah, Tengah marah merajuk pun dapat dengar ayat betul lah. Macam tu kena banyakkan dia merajuk lah. Kan, tertekan, bukan tertekan, dia that one tu mungkin dia tengah, kan susah sangat mama tak faham kan, barulah dia berfikir cari dengan, dia nak cari perkataan tu. So maksudnya setiap situasi, setiap apa perbuatan anak tu ke, kalau dia menangis ke, kalau dia apa pun kita kena cakap, "Dia sedih, nangis, sedih." Bagi tahu je. Terjemah setiap perbuatan, terjemah setiap bunyi yang dia buat. Sesuai dengan situasi, sesuai dengan apa yang dia tengah buat, apa yang dia tengah rasa, apa yang dia tengah tengok ke, bagi je perkataan tu dekat dia. Bagi supaya dia tahu setiap situasi ni apa dia patut cakap. Kalau situasi macam ni, apa perkataan dia patut guna. So kita kena bagi. Tak perlu nak tanya soalan banyak sangat sebab kalau tanya pun dia tak boleh jawab. So better kita bagi je lah. So kena banyak bagi masa ni. Kalau anak anda menggunakan bahasa alien ni, kita kena banyak bagi. Memang kena banyak bagi vocab untuk dia tambah vocab dia. Sebab kalaulah let's say vocab dia tak bertambah, dah macam mana dia nak bersembang dengan kita? Dia akan berbahasa alien lagi lah. Dia macam nak sembang tapi vocab tak ada, dia macam tu. Alah-alah pengulas sukan. Betul? Betul. Kita tolong ulas. Kita tolong bagi apa perkataan. Kita tolong bagi skrip dekat dia. Tolong bagi skrip. Teknik komen, lebih kuranglah sama dengan teknik komen. Cuma teknik komen kadang-kadang kita tak terjemah, kita tak really terjemah sangat. Komen tu kita lebih kepada kita memberitahu. Contohnya macam kalau kita tengok buku, kita bagi tahu dia, "Oh tu adik kucing." Kita komen apa yang kita tengok, kita komen apa yang kita buat, kita komen apa yang anak buat, kita komen. Cuma terjemah ni kalau anak bahasa alien, kan, kalau anak bahasa alien, always terjemah apa alien dia tu. Kita boleh komen, boleh mix lah sebenarnya kalau anda guna teknik komen pun, boleh mix dengan terjemah bahasa alien anak. So kalau let's say anak tu tadi, tengah main, keluarkan bahasa alien masa tengah main tu pompang kan. Bagi je apa words yang kita agak-agak dia boleh pakai pada masa tu tapi jangan panjang sangat, bagi pendek je. Kalau bagi panjang lagi alien dia lagi panjang jap lagi. Bagi pendek je walaupun alien dia tu berjela-jela. Contoh ada anak ni, dia macam dia main kereta nanti dia dia sambil main tu dia bahasa alien dia banyak. Kan? So kita agak-agaklah, oh okey situasi kalau tengah main alien, kita tengah main alien pula, tengah main kereta tadi tak apa perkataan kita boleh terjemahkan apa yang dia tengah buat. Oh kereta gerak. Oh kereta lompat lah kalau dia tengah buat lompat-lompat kan. Kita cakap, "Oh kereta lompat." Kereta lompat walaupun alien dia tu panjang,
Tapi kita bagi pendek dia sebab untuk dia pick up, pop, dapat perkataan tu. Sebab kalau kita bagi panjang, dia tak boleh pick up. Sebab memory anak-anak ni dia tak adalah sebagus kita lagi, nak ingat banyak. Kita pun kalau dengar orang Jerman tu cakap 5, 6 patah pun kita susah nak ingat dah kan. Dia macam tu. So kalau kita nak anak tu supaya lebih mudah nak tiru balik dan nak dapat apa yang kita sebut pada masa tu, make sure pendek-pendek je. Satu, dua jadilah. Ah, kalau komen kena like. Apa tu? Kalau komen kena like. Macam mana? Kalau komen kena like oleh tim terima kasih. Maksudnya betul ke? Macam mana tu? Kalau komen kena like. Tim saya kena like ke macam tu? Tadi anak stres sebab dia cakap bahasa alien, mak faham belakang je. Ingat nak nasi rupanya ajak main MC. Kan dapat juga jawapan kan walaupun walaupun ni. Tapi memang that's the process. Itu adalah proses tau. Dia macam ada satu macam ada parents yang tanya saya, dia kata, "Anak saya 2 tahun lebih, sekarang saya susah nak faham apa yang dia cakap. Saya susah nak faham, saya tak boleh faham apa yang dia cakap dan dia frust." Actually, that's the process. Kita tak boleh everything masa umur 2 tahun tu perfect, kita faham everything yang anak tu cuba sampaikan. Tak, tanyalah semua mak yang ada kat dunia ni, dia memang faham ke anak dia 2 tahun tu nak apa? Cuba kita tanya. Cuba kita tanya. Memang faham ke 2 tahun tu semua benda tu? Dan kalau anak tu frust, kita rasa macam, alah berdosanya. It's okay untuk dia rasa frust. Itulah emotion handling. Macam mana dia nak handle emotion frust je? Kan? It's okay untuk rasa sedih, it's okay untuk kita rasa frust, it's okay. Kita daripada kecil kan kita melalui proses tu, dan proses kita kadang-kadang kita rasa sedih, kita rasa happy, kita rasa frust dengan sesuatu, kita rasa, dan benda tu sebenarnya yang mendidik kita, yang menjadikan kita untuk lebih belajar untuk lebih buat sesuatu. Contohnya kalau kita buat sesuatu orang tak faham, okay, kita of course kita rasa stres, kita rasa frust, tapi at the same time kita kan cuba cari jalan untuk kita nak fahamkan juga orang tu. Anak tu tadi mungkin dia akan cari jalan untuk dia fahamkan juga kita ni, orang yang tak faham dia cuba cari jalan. So bila dia cari jalan kan banyak benda dia belajar. Dia akan cuba explore guna facial expression, dia akan explore guna any body language untuk buat orang faham selain perkataan dia cakap. Kan lebih banyak benda yang dia akan explore pada masa tu, dan lebih banyak dia belajar through that situation. So it's okay. Maksudnya jangan rasa kalau 2 tahun kita tak faham anak cakap apa, nanti anak tu frust, kita rasa bersalah. Tak adanya. Memang takkan fahamnya anak 2 tahun. Kita takkan faham semua. Teka je lah. Dia nak ngamuk-ngamuk suka hati. Yang penting kita cuba teka. Anak macam ni memang bahasa BI depends lah bahasa apa yang kita guna dengan diorang. Depends kepada pendedahan bahasa yang paling banyak mereka dengar. Sebenarnya, contohlah kan, kalau dululah kan, kalau kita zaman-zaman dulu, contohlah saya dulu duduk kat kampung, mak saya memang cakap bahasa Melayu, total bahasa Melayu, tak ada bahasa Inggeris. TV zaman saya pun saya rasa masa saya kecil-kecil tak ada TV. Kalau ada TV pun saya dah sekolah rendah kot baru ada TV lah, masa kan. Dan TV pun mostly bahasa Melayu lah, tak ada bahasa Inggeris. So definitely masa saya umur tu memang saya tak reti bahasa Inggeris sebab saya langsung tidak didedahkan dengan bahasa Inggeris. Saya belajar bahasa Inggeris dekat sekolah. So anak-anak sekarang, pendedahan diorang pada bahasa Inggeris banyak, betul tak? Sebab tu kita nampak anak-anak kita ni, bahasa Inggeris banyak dia lagi reti daripada bahasa Melayu. Sebab pendedahan dia pada bahasa Inggeris tu banyak. Tengok TV bahasa Inggeris, YouTube bahasa Inggeris. Mungkin pergi sekolah pun cikgu cakap bahasa Inggeris dekat taska, tadika dia cikgu guna English mungkin. So pendedahan pada bahasa Inggeris tu banyak. It's not about anak ni memang, sebab anak-anak sekarang ni memang pandai English. Sebab pendedahan pada bahasa Inggeris banyak. Cuba jangan bagi bahasa Inggeris langsung. Mestilah dia faham bahasa Melayu. It's about the pendedahan. Let's say kalau kita duduk dekat overseas, tiba-tiba kita duduk dekat Jepun, kita pindah pergi duduk Jepun, kan kita hantar taska anak kita Jepun, kan, and then dia dengar orang segi cakap Jepun, dan anak tu tadi vocab Jepun dia mesti banyak daripada bahasa lain. It's about pendedahan kita kepada bahasa apa.
Okey. So, it's okay maksudnya depends lah. Jadi kalau kata let's say, apa tu, kalau kata let's say anak tadi tu, maksudnya bahasa Inggeris, pandai, bahasa Melayu tak pandai, mungkin pendedahan pada bahasa Inggeris dia banyak. Dia ada vocab English lebih banyak daripada bahasa Melayu. So, kita nampak dia lebih selesa dan lebih faham apa yang kita cakapkan dalam English lah. So, it depends. Pendedahan tu macam mana. Okey. Ha. Ingat mama jangan khusyuk dengar. Dia pun sibuk nak dengar, biasa saya dengar hari-hari. Kan? Saya patut buat terapi online kan? Hmm. Sebab selalu kalau saya buat aktiviti online, tunjuk gambar ke apa, mesti ada ramai anak yang ikut saya sebut. Mungkin saya patut buat benda tu kan? Kalau banyak kali mak tak dapat teka, anak terus tutup mulut dan berlalu pergi. Ganas sangat ni anak ni. Kan, geram pula mak ni kan, banyak sangat cakap, tutup mulut, bising sangat. Kalau tutup mulut, tutup mulut mama bising Just respon je benda macam gitu kan. Ni aktiviti kadang-kadang anak ni bila dia buat something kita jangan terlalu serius sangatlah. Maksudnya kita boleh jadi that moment sebagai something yang fun, that moment sebagai something yang kita boleh buat lawak dengan dia. Macam just have fun. 3 bahasa BI, Melayu, Sarawak. Betul, Puan Aisyah. BI, BM, Melayu kita guna dengan dia banyak tu, tapi mungkin pendedahan dia pada English tu lebih banyak. Dia lebih banyak pick up English daripada apa yang dia tengok kan. Mungkin yelah tengok YouTube video kan kadang-kadang lebih menarik anak tu pick up words tu dengan lebih cepat berbanding kita yang bercakap tak menarik sangat ni. Kan, bukan nak cakap apa. Kadang-kadang kita ni tak berapa menarik berbanding YouTube tu. Kan jadi anak tu dia lebih senang pick up yang dia tengok kat YouTube sebab dia fokus. Kita ni bercakap berbebel-bebel, anak tak fokus pun apa benda yang kita cakap. So, dia pun tak pick up lah, dia dengar apa kita pepet je. Aku pun tak tahulah mak aku cakap apa macam tu. Tapi bila dia tengok video kan dia macam ada intonation, so dia lebih dapat words tu. Jadi, apa yang dia pick up tu English lebih banyak, bukan lebih dia berminat dengan English, bukan. Kan kadang-kadang sebab the way penyampaian tu sebenarnya, penyampaian mungkin bahasa Inggeris yang dia dengar dekat YouTube apa tu, dia menarik. Intonation dia, dia senang pick up. Kan kalau kita lah kan, kita ni orang dewasa pun, let's say kalau kata kita pergi kelas belajar sesuatu, just imagine seorang lecturer, seorang cikgu ataupun lecturer ke, dia cakap straight je, intonasi apa pun tak ada. Lepas tu keluar. Dah. Kita pun macam apa-apa je lah macam tu kan, tak ingat apa pun yang dia ajar. Tapi mungkin ada satu lecturer lagi, dia lebih macam kalau bercakap tu lebih berintonasi, okey, dia macam tekan-tekankan ada perkataan yang dia sebut berulang kali yang ditekankan, kita mesti akan ingat keyword-keywords yang daripada kelas lecturer yang best tadi ni. Macam tu lah lebih kurang anak tu pun belajar bahasa. Kalau kita bercakap dengan anak tu macam membebel-bebel, tak ada intonasi, bosan, anak tu mungkin mungkin dengar tapi dia tak pick up sangat. Adalah sikit-sikit yang dia pick up. Tapi bila tengok YouTube macam, wah dengan intonation dia, dengan kan menarik suara dia, dengan lagu dia akan macam tu dia senang pick up. So, banyaklah vocab dia yang dia dapat daripada, video tu berbanding kita. So tukar, kita jadi YouTube. Anak mild autism tu senyap ke aktif bergantung. Dia anak autism ni dia ada yang aktif, dia ada yang pasif. Tak kisah mild ke, moderate ke, severe ke, tak kisah. Mild, moderate, severe tu tahap keterukan. Okay, teruk, tak teruk, ringan, sederhana, teruk, kan. Kalau ringan tu ciri-ciri mungkin sikit, kalau teruk tu mungkin banyak ciri-ciri dia. Anak-anak tadi tu mungkin sangat banyak skill yang tak ada, itu mild, moderate, severe. Tapi aktif ataupun tak aktif, yang tu depends. Ada anak autism yang aktif, ada anak autism yang pasif. So kalau aktif ni yang tak duduk diam tu lah. Okay. Cik ikutlah anak-anak kita, kalau anak autism tu, yang mana satu kalau aktif, kena tengoklah dia punya macam mana kita nak menjadikan dia lebih supaya lebih terkontrol aktif dia tu. Kalau pasif macam mana supaya dia lebih aktif. Ah.
Cuma kalau yang campur-campur bahasa kan nak bagi tahu kat sini, kalau untuk anda yang campur-campur bahasa sebenarnya benda tu tidak menyebabkan anak delay tau. Campur bahasa bukan faktor penyebab. Dia bukan, "Oh sebab kita campur bahasa kau anak kita ni confused." Dia bukan confused, dia tak faham. Campur ke tak campur ke dia just tak faham setiap perkataan yang kita cakap tu. So that's why kita nak kena ajar dia balik perkataan, setiap perkataan tu maksud dia apa. So that's why kena tunjuk dekat dia. Let's say kalau tengah buat kalau kat rumah tu kan, kalau tengah sambil-sambil kita buat kerja menyapu ke apa, kalau anak ada sekali kita tunjuk, Mama sapu." Sambil sapu tu sebut, "Sapu." Sapu tu sampah, sapu. Bagi bersih. So dia tahu, oh perbuatan tu nama dia sapu. Yang kat bawah tu nama dia sampah. Bagi tahu setiap satu kata perbuatan tu, objek tu kita bagi tahu untuk dia faham. Tak kisah pakai bahasa apa, pakai bahasa Sarawak pun boleh. Kan sapu dalam bahasa Sarawak apa? Kan. Tak kisah anda nak pakai dialek ke, anda nak pakai apa pun tak kisah. Yang penting bagi tahu dia satu-satu. Kalau nak campur pun tak apa. Kalau nak campur pun contoh, "Oh mama tengah," sapu apa, swipe, swipe floor, mama tengah swipe the floor, contoh. Tapi dia yang penting dia tahu, perbuatan tu nama apa. Dia bukan tahu bahasa yang kita cakap tu bahasa apa, dia tak tahu. Tapi dia kena faham maksud dia apa. Dia kena faham maksud benda tu apa, tak kisahlah bahasa apa nak pakai. Nak pakai bahasa Korea dengan nak apa, pakailah. Tapi make sure dia faham perkataan yang kita sebut tu maksud dia apa. Kalau kata cedok, cedok tu macam mana? Perbuatan mana yang nama dia cedok? Yang mana satu cedok? Objek ke perbuatan? Cedok tu objek ke perbuatan? Anak kena tahu. Nyapu uras. Kan, "Uras, mama uras." Macam tu. Tak kisah asal dia tahu uras tu perbuatan yang tengah buat gitu-gitu tu uras. Macam tu. Okey. Kalau sudah delay ke untuk yang delay lah yang saya ajar ni. Saya speech therapy saya memang mengajar anak delay. Tu dia. So maksudnya teknik saya ajar ni sebenarnya anda kena guna sangat banyak pada anak, especially lah anak delay. Kalau tak delay tak heran, saya tak kisah. Kalau tak delay tak apa. Tak nak dengar live saya pun saya okey je. Sebab tak delay, tak apa. Go on, teruskan cakap macam biasa. Tapi kalau anak tu ada delay, kita kena bagi lebih. Mungkin dia different way dia belajar dengan cara yang berbeza. Mungkin dia lambat sikit nak pick up berbanding anak yang lain. So kita nak kena tolong dia pick up lebih sikit. Dan once kalau dia dah pick up mungkin dia akan lebih cepat. Maksudnya setiap kanak-kanak tu ada rate dia sendiri kan. Nak pandai ikut kita sebut tapi dia suka ikut. Okey. Kalau boleh ikut sebut, tak pandai berkomunikasi, yang tu kena tengok. Berkomunikasi tu maksudnya boleh tak respon. Okey, kalau tak boleh bersembang, cakap panjang-panjang, yang tu vocab tak cukup. Tapi kalau let's say kita tanya, "Ni apa?" Dia boleh jawab. "Adik nak ke?" Dia boleh jawab, "Nak." Dia jawab tapi sepatah-sepatah. Dia tak ada sembang panjang-panjang. Kalau macam tu, dia boleh berkomunikasi. Cumanya vocab dia tak banyak untuk dia bersembang. So, yang tu kena pakai teknik lain. So, kita kena identify tau. Kita kena identify anak ni tadi sebenarnya adakah dia ada masalah bahasa ataupun dia ada masalah komunikasi. Kena identify sebab setiap satu ini rawatan dia, cara kita rawat dia berbeza. Cara kita nak bantu anak ni berbeza, kena faham. So, kalau anak tak bercakap sekalipun, dia masih boleh berkomunikasi. Kita kalau kata dengan orang kita, katalah kita pergi kat Jepun, kita tak pandai bahasa Jepun, kita masih boleh berkomunikasi dengan orang Jepun. Betul tak? Kita boleh guna body language, kita boleh guna gesture, kita boleh guna memek muka, kita boleh tunjuk. Itu berkomunikasi. Tapi sebab kita tak tahu bahasa Jepun tadi ni, kita berkomunikasi menggunakan gesture. So maksudnya kita ada skill komunikasi, cuma bahasa je tak ada. So anak kita ni tadi adakah dia tak reti berkomunikasi ataupun bahasa yang tak ada. So kalau bahasa tak ada, kena ajar bahasa. Tapi kalau memang betul dia tak reti berkomunikasi, contoh kan nak tunjuk pun tak reti, nak minta pun tak reti, kita tanya pun dia tak boleh jawab, pakai gesture pun tak pandai, tunjuk bye-bye semua tak reti. Okey, yang tu mungkin masalah komunikasi. So kita kena ajar apakah bentuk-bentuk komunikasi yang dia perlu buat untuk dia memenuhi keperluan dia.
Sebab komunikasi untuk memenuhi keperluan kan? Dia macam tu. Tapi dia adalah teknik dia, saya tak ajarlah malam ni. Tu join seminar. Nak faham tu kalau nak lebih faham, okey. Kalau nak lebih faham boleh join seminar saya hari Sabtu ni, seminar anak-anak cakap. Kita akan tengok perbezaan komunikasi. Masalah anak dekat mana? Communication ke, bahasa ke, sebab vocab tak cukup ke dia jadi macam tu? Ataupun vocab ada banyak tapi tak reti nak tiru rupanya, tak reti nak buat motor planning. Kan. Setiap satu tu berbeza cara kita nak tackle dia, nak fokus dekat mana. So, kalau anak tadi kefahaman dah macam, kalau kita test ni kefahaman dah bagus sangat, tapi kenapa tak ada bunyi langsung? Nak tiru pergerakan mulut pun tak reti. So, yang tu mungkin fokus dia lebih kepada kita nak ajar meniru. Bukan fokus dia untuk tambah vocab dah, sebab vocab dia dah banyak. Dia macam tu. So kita nak kena tahu anak kita ni tak cakap sebab apa. Yang mana satu, dia ada banyak tau, ada banyak reason anak tak bercakap. Ada banyak reason kalau bercakap pun tak cukup. Ada banyak reason kita nak identify sebenarnya anak kita ni masalah dia dekat bahasa ke, masalah dia dekat komunikasi punya kemahiran ke, ataupun dekat mana-mana area, dia banyak. Tingkatan dia ada banyak. Bertingkat-tingkat kena tengok. Macam tu. Okey. Hmm. Alright. Ha, sebab tu pentingnya kena tahu step by step, especially kalau anak yang, untuk anak-anak sekarang lah sebenarnya kan, saya perasan bila PKP ni kan it's not about PKP lah, kadang-kadang benda tu lebih kepada kita punya lifestyle kadang-kadang kan. Sebab sekarang ni saya, of course even saya sendiri kan, kita macam terhad lah bila kita nak buat aktiviti dengan anak. Kita tak ada terlalu bebas untuk anak dapat rangsangan dekat luar banyak sangat sebab kita pun tak adalah kat luar banyak sangat kan. Kan balik kerja dah pukul berapa, banyak banyak anak ni banyak duduk dalam bangunan lah nak cerita dia. Kan. Kat taskar pun bangunan, dalam rumah pun bangunan, dalam bangunan, dia jarang tak banyak berada di luar. Kan, tapi untuk anak-anak yang macam ni kadang-kadang dia ada satu kekurangan atau bukan kekurangan lah, maksud saya ada rangsangan yang dia tak mencukupi yang dia dapat. Tambah pula hari tu dengan PKP semua kan. So, menyebabkan anak ni kadang-kadang lagi kita tak perasan benda tu jadi. Kita tak perasan, ramai yang tak perasan actually anak kita ni kekurangan rangsangan. Tapi rangsangan apa tu saya taklah cerita ni sebab sangat banyak rangsangan yang kita kena bagi pada anak tu membesar. Cuma kalau kita dulu kita dapat benda rangsangan tu secara percuma. Bukanlah sekarang pun percuma juga. Tapi mostly kena bayar jugalah nak dapat kan. Kat kita dulu kalau katalah kita membesar di kampung semua, kita dapat rangsangan tu percuma sebenarnya. Dan kita dapat rangsangan tu secara natural, tak ada siapa suruh pun. Tak ada siapa paksa kita buat. Kita buat sendiri dan kita bebas nak dapat benda tu. It's just untuk anak-anak sekarang kita kena plan dan cari cara untuk dia dapat the same rangsangan yang kita dapat percuma dulu tu. Cuma sekarang dia tak dapat benda tu dan menyebabkan mereka ada isu-isu pada perkembangan sebab tak dapat rangsangan tadi ni. Yang mencukupi masa dia besar sebenarnya. Right? Tu nak belajar masuk NSC. Itu detail dalam NSC. Boleh nak ajar dalam ni tapi jadi NSC lah 6 jam kat sini kan. NSC pun bukannya mahal pun, RM80 je pun. Kan? Beli makanan dekat GrabFood lagi mahal daripada tu. Pindah duduk kawasan kampung, betul. Dia bukan apa tau, dia just banyak rangsangan yang boleh dapat di kampung. Bukan bukan nak kata bandar ni tak dapat rangsangan, boleh dapat tapi kena usaha lebih sikit. Nak dapat kalau dekat kawasan bandar kita nak bagi the same, rangsangan yang macam dapat di kampung secara bebas, kita kena usaha lebih sikit. Tapi itulah yang kita kena tahu, untuk kita yang duduk di bandar ataupun duduk dah banyak dalam bangunan ni kan, so kita kena tahu what kind of, rangsangan yang kita boleh bagi pada anak kita. Dengan apa yang kita ada sekarang, dengan condition yang ada sekarang, apa yang kita boleh bagi, supaya dia dapat rangsangan tu mencukupi. That's why saya perasan lah macam banyak kes yang kefahaman anak ada tapi tak boleh sebut, sekarang banyak. Dulu tak banyak tau, sekarang banyak kes yang macam tu. Okay, dia kefahaman ada tapi dia tak sebut. Dia tak sebut. Saya rasa mungkin ada kaitan dengan how the stimulation ataupun rangsangan yang kita anak-anak sekarang dapat tu.
Anak boleh sebut lain, bunyi-bunyi haiwan, tapi bila suruh sebut ibu, abi, dia buat tak tahu. Dan contoh kadang-kadang saya suruh dia buang pampers sometime, dia ikut, sometimes dia buat tak tahu. Tak apa. Kalau kadang-kadang dia ikut, kadang-kadang buat tak tahu, itu biasalah budak-budak kadang-kadang nak buat, kadang-kadang tak nak buat. Kan? Terus dia buat bunyi-bunyi, teknik apa. Yang ini kena tambah vocab lagi. Other than, nak kata nama, kena tambah juga perkataan-perkataan yang berkaitan dengan perbuatan, perkataan-perkataan yang berkaitan dengan kata-kata sifat, panas, sejuk, kotor, bersih, masam, manis, sifat-sifat. Perbuatan yang kedua selepas kata nama ataupun objek adalah perbuatan. So, dia kena tahu dan boleh sebut perbuatan juga. Jadi, kena ajar banyak perbuatan. Contoh, kalau makan, kalau perbuatan macam ni nama apa, perbuatan macam ni nama apa. Kalau perbuatan yang macam gitu-gitu tu nama apa. Perbuatan yang macam ni nama apa, perbuatan yang macam ni nama apa, perbuatan yang macam ni nama apa. Setiap perbuatan kan ada nama, kena ajar nama-nama perbuatan tu pada anak. Itu vocab kata kerja. So, kena tambah vocab yang lain selain kata nama. Alright? So, last. 2 tahun dah dapat ayat, dua ayat. Okey, tapi ada anak yang delay sebab perlu masa. Yes, kalau 2 tahun, sepatutnya dah boleh buat ayat 2 patah perkataan, okey? Itu level yang sepatutnya lah. Jadi kalau let's say 2 tahun masih lagi belum buat ayat, so kita kena tengoklah, memang dah delay, memang ada delay, tapi kita kena check kenapa dia tak boleh buat ayat lagi, adakah sebab vocab dia tak cukup. So, kalau vocab tak cukup, maksudnya kita kena usaha tambahlah vocab dia tadi tu supaya mencukupi untuk dia buat ayat. Kita kena kejar kita bila anak delay ni, kita kena kejar seboleh mungkin untuk dia rapat jurang delay tu. Jangan bagi jauh sangat jurang kelewatan tu. Kan kalau nampak ada jurang tu bukan, maksudnya kita kena kejar. Kena cari cara untuk kita kejar untuk rapatkan jurang tu supaya dia tak ketinggalan jauh daripada yang sepatutnya dia dapat. Sebab dia akan berkait nanti bila masuk sekolah, nak belajar, everything dia berkait kalau ketinggalan jauh sangat. Kita cari cara, sejauh mana anak tu improve, yang itu, tak adalah kita boleh janji berapa improvement dia, bergantung kepada anak, masalah anak, tapi kita cuba sedaya mungkin untuk kejar jurang tu supaya tak terlalu jauh. Alright? Okey, belajar sesuatu malam ni? Saya belajar aja satu teknik je. Kalau anak ulang apa kita cakap, okey. Okeylah kalau anak ulang, tapi jangan ulang saja, make sure dia faham juga. Okey, kalau ulang bagus, tapi make sure dia faham. Make sure nanti bila hanya dengan ada kefahaman baru dia boleh guna sendiri. Tapi kalau dia ulang kita cakap, tak apalah, it's okay. Tapi kita ajar dia untuk dia faham. Alright? Okay, so dapat sesuatu malam ni? Tak ada orang dah ke? Dah habis keluar dah? Oh. Kalau nak faham tapi tak cakap, maksudnya masalah komunikasi. Tak. Bukan. Tak semestinya. Kalau faham tak cakap, tak semestinya masalah komunikasi. Komunikasi tak bercakap pun boleh berkomunikasi. Okay. Alright. So, hopefully anda dapat sesuatu malam ni. Dapat sikit pun jadilah kan. Untuk saya membebel sejam ni. Biasalah kita kalau membebel banyak, dapat sikit pun jadilah. Anak banyak screen time. Macam mana? Kurangkan screen time. Kan macam mana nak buat lagi? Kalau anda rasa screen time tu mengganggu anak punya peluang untuk belajar, then hentikan ataupun kurangkan. Tak nak kena buat benda tu lah. Dia tak ada magic tau. Dia bila kita mengajar anak bercakap ke, tak kisahlah anak bercakap ke, any skill ataupun kemahiran kita nak ajar anak ni, dia sebenarnya tak ada jalan singkat. Dia tak ada jalan singkat.
Sebab itulah kita manusia ni kan kita belajar melalui proses kan. Kita sendiri pun orang dewasa kan kita daripada kecil kita melalui proses yang macam-macam untuk kita belajar apa yang kita ada sekarang. Apa knowledge yang kita ada sekarang, apa experience kita. Maksudnya kita banyak belajar through kita punya experience, betul tak? Apa yang membentuk kita hari ni, kebanyakannya bukan sebab genetik, kebanyakan adalah disebabkan oleh kita punya experience. Sebab tu setiap orang daripada kita mungkin ada pandangan yang berbeza, kan? Setiap orang mungkin pada satu perkara mungkin pandangan kita tak sama, cara kita berfikir berbeza, cara kita membuat sesuatu berbeza, cara kita respon kepada sesuatu juga berbeza setiap orang. Kenapa? Sebab benda tu kita belajar through experience kita semasa kita membesar. Jadi kalau let's say anak ni tadi pun bila dia nak belajar komunikasi, bila dia nak belajar how to handle emotion dia, macam mana nak handle dia punya frust, macam mana nak mengatasi segala dia punya apa-apa yang dia rintangan ataupun cabaran dia sekarang ni, dia kena melalui proses experience tu. Dia kena buat, dia kena lalu proses tu. Dia tak ada jalan singkat yang kita kata, okey kita bagi satu treatment, makan benda ni nanti anak okey. Bagi benda tu mungkin membantu, tetapi experience is the key. Experience is the key. So through experience baru dia akan faham, baru dia belajar banyak benda. Okey. Itulah dia punya, kita punya, tanggungjawab sebagai, parents kan. Sebab tu Allah jadikan anak tu diberikan kepada manusia. Kalau kata anak tu lahir, dia boleh belajar everything sendiri, tak perlu dididik, suruh buluh betung je lahirkan anak, tak payah suruh manusia kan. Sebab tu diberikan tanggungjawab tu kepada manusia juga, sebab manusia je yang boleh ajar manusia, kan. Alright. So hopefully anda dapat sesuatu, bagi yang baru masuk, tengok balik. Okey. Dah sejam lah saya live. So itu saja dari saya malam ni. Thank you so much. Alright, kita nanti insyaAllah pada yang dah mendaftar seminar anak-anak cakap, nanti kita jumpa hari Sabtu ni. Okey, Sabtu ni pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang dengan saya, dan kalau ada yang ambil package yang ada Q&A, kita jumpa lagi Q&A session hari Ahad, untuk bertanya soalan dekat saya dan saya punya team, OT dan juga nutrition. Right, so kita jumpa lagi insyaAllah di live-live saya yang lain. So hopefully anda dapat sesuatu malam ni. Thank you so much pada anda yang join. Thank you so much pada anda yang komen, yang melayan saya malam ni. Yang meriahkan live saya. Saya sangat hargai anda punya masa dan apa yang anda masuk kat sini. Tenaga anda nak menaik tu, tenaga kan. Jadi cemari nak menaik tu saya sangat hargai. Okay. So hopefully anda dapat sesuatu dan dapat menggunakan apa yang saya ajar malam ni, at least untuk sikit-sikit lah untuk bantu anak masing-masing. Okay. Itulah saya bukan sesama biasa. Sebab saya kena ni sinusitis. Sebab tu dia lama. Dia memang saya masih lagi on antibiotik sebab dia masih lagi tak clear, belum clear saya punya sinus. Tu yang lama tu dah seminggu lebih kan. Tapi insya-Allah kelas kita berjalan seperti biasa hari Sabtu ni. Alright. So itu saja dari saya. Thank you so much. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye.